Assalamualaikum, welcome back to Selesai YouTube. Terima kasih kerana sudi menonton ya. 2020 pastinya akan kita kenang sebagai tahun yang sangat kita tak sangka akan terjadi begini tahun 2020 ni. Pastinya kita akan kenang tahun ni sebagai tahun yang mana kita tahu bahawa kita diuji dengan COVID-19, COVID-19. Walaupun ada pastinya banyak juga peristiwa-peristiwa yang menarik yang boleh kita kenang sepanjang tahun ini. Jadi untuk video kali ini saya nak berkongsi dengan anda beberapa mungkin episod-episod yang menarik yang saya lalui sepanjang tahun 2020 ni. Jom kita saksikan video ni. Flight time will be 9 hours and 40 minutes. We'll eventually reach a cruising altitude of 30 miles. Okey, membuka tahun 2020 ni, kita menerima liputan media daripada pihak Bernama TV yang datang membuat liputan tentang projek flight simulator yang terdapat di Kelab Aeronautik ASA Kuala Lumpur. Jadi berita ni agak viral juga, disiarkan di beberapa media masa utama. Jadi agak viral jugalah kisah simulator ni. Selepas cerita flight simulator di Bernama TV tu, dapat pula liputan daripada pihak Selamat Pagi Malaysia RTM, dan cerita simulator ni dan kelab aeronautik ni disiarkan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Jadi another media coverage lah untuk projek simulator ni. Itu untuk matematik juga kita gabung jalinkan, di mana kita menggunakan aeronautik sebagai satu tema, di mana apakah perkaitan matematik yang dipelajari dalam kelas dengan kerjaya sebagai seorang juruterbang ataupun operasi penerbangan itu sendiri. Contohnya aktiviti mengira jarak penerbangan, waktu pendaratan, waktu berlepas dan sebagainya, yang di mana turut dipelajari dalam kelas. Begitulah ceritanya. Yang TV tadi tu dengar boleh, percaya jangan. Kemudian datangnya bulan hujung Januari gitu, kami dikunjungi pula oleh Kapten Muhammad Hairul Sanud. Ini idola lah ni. Beliau merupakan seseorang pilot yang aktif juga di media sosial, yang memberikan bimbingan dan panduan serta motivasi kepada murid-murid ataupun pelajar yang berminat dalam kerjaya bidang penerbangan ni. Jadi Kapten Hairul datang ke sekolah kami untuk bercerita, berkongsi dengan kadek-kadek aeronautik tentang dunia sebagai seorang juruterbang. 2 hari selepas tu kami dikunjungi pula oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Sri Tuan Faizal Abdul Rahman, iaitu beristeri kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Datuk Ahmad Samsuri MB Terengganu. Jadi yang turut datang bersama dengan beliau ialah Kapten Samsul Bahrain. Simulator penerbangan yang kita bina sendiri, di mana dalam simulator ni kita beri peluang kepada pelajar untuk menerbangkan pesawat. Kita bimbing pelajar tentang prosedur-prosedur tertentu untuk menerbangkan pesawat, dan dalam proses simulasi ini pelajar akan pakai apa saja kemahiran yang diajar dalam kelas teori untuk membawa pesawat itulah ketika dalam penerbangan. Dan satu nilai tambah yang kita terapkan dalam program di sekolah kita ialah proses ataupun elemen islamisasi ilmu, di mana kita terapkan juga bagaimana perspektif Islam dalam konteks penerbangan. Kita ajar pada pelajar bahawa
di sebalik penerbangan itu ada kuasa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu untuk berlaku. Ya, dan kita juga ajarkan juga tentang isu-isu fiqh yang berkaitan dengan penerbangan seperti rukhsah dalam solat dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan dengan gabungan elemen sains dan Islam ini akan menghasilkan pelajar yang well-rounded, yang holistik, yang mana seimbang dari segi pengetahuan sainsnya, dari segi keterampilannya, dari segi integritinya. Mereka akan menjadi orang yang disifat sebagai Al-Qawiyul Amin. Dan dengan kehendak Allah Ta'ala, datanglah rezeki yang tak disangka pada kami. Kami dapat jemputan dari pihak Malaysia Airlines Berhad MAB untuk melawat ke pusat simulator penerbangan mereka di Subang. Jadi kami pergi pagi tu naik kapal terbang Firefly ditaja sepenuhnya oleh pihak Malaysia Airlines dan kami singgah melawat ke pusat simulator Malaysia Airlines dan juga ke cabin crew training center di Malaysia Airlines Academy di Kelana Jaya. Satu pengalaman yang sangat berharga pada saya dan juga kepada semua kadet aeronautik yang dibawa ke dua tempat yang begitu istimewa ini. Dan pesawat yang sedang saya fly ni ialah 747-400 yang saya dibantu ataupun ditunjuk ajar oleh Kapten Nur Azman, orang kuat mas ni. Jadi satu pengalaman yang sangat berharga. Selama ni main bawa Boeing 74 ni dalam flight simulator je Microsoft. Kali ini berpeluang untuk terbang di full flight simulator yang digunakan oleh juruterbang untuk berlatih dan juga untuk buat exam simulator check. Jadi satu yang sangat tidak disangka-sangka lah rezeki dapat mencuba 747 simulator ni. Minimums. One hundred. 50, 40, 30, 20. Ten. Terus ke kaki, terus right rudder skip, right rudder skip. Jadi selepas dah cuba simulator dekat simulator center tadi, kami ke Mas Academy Kelana Jaya tengok pula kawasan training untuk cabin crew. Jadi sebelum kami balik, kita bergambar dengan Kapten Razman dan Kapten Razi dulu, orang kuat yang menjayakan lawatan kami. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. 18 Mac 2020 pasti akan kita kenang sebagai satu tarikh yang mengubah segala-galanya. 18 Mei menandakan bermulanya perintah kawalan pergerakan yang dikenakan oleh pihak kerajaan untuk mengawal penularan virus ataupun wabak COVID-19. Jadi segala-galanya berubah. Kita tak pergi sekolah, pejabat tutup, sekolah tutup, segala-galanya yang berubah mengikut SOP yang ditetapkan. Dan kita akur dan kita patuh dengan arahan kerajaan demi keselamatan kita semua.
Jadi dalam bercuti ataupun bekerja dari rumah ni banyak sikit masa. Jadi saya ambil peluang untuk belajar editing video yang dah lama saya nak cuba tapi tak berkesempatan. Jadi dengan peluang yang ada, dengan keadaan yang sebegitu, memberi ruang untuk saya belajar sikit sebanyaklah tentang suntingan video. Jadi apps yang saya pilih ialah KineMaster, yang pada asalnya saya gunakan edit di handphone sajalah. Kemudian saya belajar editing di laptop pula. Semasa PKP juga saya berpeluang untuk belajar satu ilmu baru, iaitu ilmu qiraat. Yang saya belajar adalah qiraat Qumbul an Ibn Kathir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi untuk qiraat Qumbul ini, untuk surah Al-Kafirun ada beberapa perbezaan. Yang pertamanya, Qumbul membaca dengan 2 harakat bagi Mak Jaiz. Mak Jaiz dibaca dengan dua harakat. Yang kedua, silah mim jamak. Silah mim jamak. Jadi mim jamak ni, kata jamak ni kalau kita belajar bahasa Arab bahasa Arab ni enggak ada jamak ni ialah untuk kata-kata yang plural atau kata yang banyak. Kata-kata yang merujuk pada plural ni seperti perkataan hum, antum, kuntum. Jadi mim itu dihidupkan bacaannya. Kemudian yang perbezaan yang ketiga ialah pada perkataan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, kita baca sebagai waliyadin. Sedangkan Qumbul baca dengan walidin. Ya itu dimatikan. Itulah tiga. Jadi selepas dah beberapa bulan belajar Qumbul ni, Tok Guru pun kata boleh pindah ke qiraat seterusnya. Saya belajar pula qiraat Warsh an Nafi'. Warsh ni lagi susah qiraat dia kerana ada hukum ni yang dibaca 6 harakat, ada yang bacaan agak lain lah daripada yang kita baca dalam qiraat Hafs. Jadi satu ilmu yang menarik bagi saya dan satu benda yang baru bagi saya. Alhamdulillah PKP ni memberi saya peluang untuk belajar satu ilmu yang sangat menarik, iaitu ilmu qiraat. Yang ni pula menarik ceritanya. Awalnya kami pergi taklimat ni, ingatkan dah cancel sebab ada PKP ni. Kami dah relax lah, dah lega sebab ingat dah cancel untuk pembentangan ni. Tiba-tiba lepas PKP ada semula pembentangan. Jadi saya buatlah pembentangan untuk Colloquium ni secara dalam talian saja. Okeylah, untuk pembentangan dalam talian ni taklah nervous sangat berbanding dengan yang depan manusia ni kan. Jadi sebagai seorang bekas wartawan, saya selalu berminat macam mana nak tengok, kita nak ajar murid kita ni kemahiran bertanya. Itu kemahiran yang sangat penting sebagai seorang wartawan. Jadi inilah persoalan kajian yang saya buat bersama dengan partner saya.
bagaimana nak membina kemahiran untuk bertanya soalan alas tinggi dalam kalangan para pelajar ni. Jadi menutup 2020 ni ada dapat sedikit kenangan manis lah. Jadi saya ada mengarahkan satu filem pendek untuk satu pertandingan ni. Filem ni tentang kerjaya pilihan. Jadi alhamdulillah diberikan kemenangan. Jadi ini kali pertama saya buat filem pendek dan alhamdulillah penyertaan kali pertama ni ada sedikit kejayaan lah. Jadi satu kenangan manis lah untuk dibawa bekal untuk tahun 2020 ni. Inilah berakhirnya tahun 2020 yang penuh dengan orang kata eventful, yang banyak sekali peristiwa berlaku pada semua orang dalam tahun 2020. Jadi itulah saja imbasan untuk tahun 2020 ini yang sempat saya kongsikan dengan para penonton di channel Sesat YouTube ini. Jadi mudah-mudahan 2021 yang menjelang akan menjadikan sebuah lagi kejayaan untuk kita semua. Bye-bye. Demikianlah tadi imbasan kita untuk tahun 2020 ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.